Percambahan biji benih bab 4 tingkatan 1. Okey. Di sini kita akan belajar berkenaan dengan struktur biji benih. Ada dua bahagian. Apa dia tu dua bahagian? Mula kulit biji benih iaitu struktur luar dan embrio struktur dalam biji benih. Okey. Okey, dekat sini ditunjukkan bahagian sisi dan bahagian atas, pandangan atas dan pandangan sisi biji benih. Okey. Bahagian luar sekali itu ialah testa. Kemudian yang berlubang itu ialah mikrofil. Yang agak memanjang sedikit itu adalah hilum. Itu adalah struktur luar biji benih. Okey, testa. Kemudian yang itu adalah mikrofil, satu lubang kecil ya. Okey, kemudian yang last tu adalah hilum, ya. So testa, mikrofil dan hilum ini akan membentuk kulit, kulit biji benih. Okey. Yang ini pula bahagian itu adalah plumel, kemudian radikel dan yang warna putih itu adalah cotyledon. So, plumel, radikel dan cotyledon akan membentuk embrio. Embrio atau struktur dalam biji benih. Okey, ini adalah pandangan atas dan pandangan sisi. Okey. Setiap kejadian yang dijadikan itu mesti ada fungsinya. Begitu juga dengan biji benih. Okey, testa, fungsi dia melindungi biji benih. Mikrofil, ya, membenarkan air dan udara masuk ke dalam biji benih, ya. Kemudian hilum melekatkan biji benih pada dinding ovari buah. Jadi kalau potong contoh buah betik kau potong, kedudukan biji benih buah betik tu yang warna hitam itu kedudukan dia melekat tu kan. Bahagian yang melekat itu adalah hilum. Okey, fungsi bahagian biji benih, struktur dalam. Okey, embrio, plumel, dia akan tumbuh menjadi pucuk ataupun anak daun, anak daun. Radikel akan tumbuh menjadi akar. Cotyledon, menyimpan makanan untuk percambahan biji benih. Percambahan biji benih, okey, ada berapa jenis? Ada dua jenis, iaitu percambahan epigel dan percambahan hipogel. Okey, percambahan epigel ialah cotyledon berada di luar tanah semasa percambahan. Maksudnya, biji benih tadi dia akan naik ke atas dan berada di atas di luar tanah semasa percambahan. Okey. Kemudian percambahan hipogel, cotyledon kekal di dalam tanah semasa percambahan. Ya, maknanya dia tak keluarlah, duduk saja di dalam tanah. Okey, seterusnya peringkat percambahan biji benih. Okey, ada 5 peringkat. Okey, ada 5 peringkat. Okey, peringkat yang pertama, testa pecah. Kenapa testa pecah? Air akan masuk ke dalam biji benih, ya, melalui mikrofil. Jadi lama kelamaan testa akan pecah. Okey, peringkat kedua, radikel tumbuh keluar ke bawah. Ya, mula-mula kecil, kemudian dia agak besar dan tumbuh ke arah bawah, seperti di dalam bulatan yang cikgu bulatkan pada gambar raja di atas, ya. Okey, peringkat ketiga, cotyledon ditolak naik ke atas, ya. Biji benih tu naik ke atas, ya. Peringkat keempat, plumel tumbuh keluar dari cotyledon, ya, dinaik ke atas ke situ. Okey, seperti di dalam bulatan pada raja. Kemudian langkah seterusnya, langkah 5, batang semakin panjang. Kemudian plumel membentuk daun hijau. Cotyledon mengecut.
Kenapa mengecut? Sebab semua makanan di dalam kotiledon telah habis digunakan semasa proses percambahan. Dan akhirnya kotiledon tadi mengecut dan gugur. Jadi anak pokok tadi sudah ada daun, maka dia boleh menjalankan proses fotosintesis. Okey, seterusnya syarat percambahan biji benih. Okey, di sini ada 4 tabung uji, iaitu tabung uji A hingga tabung uji D. Okey, kalau kita perhatikan tabung uji A kapas lembab, maksudnya dia ada air. Jadi dia ada air pada tabung uji A. Udara ada, air pun ada, suhu yang sesuai pun ia. Jadi suhu bilik adalah suhu yang sesuai untuk percambahan biji benih. Tabung uji B, udara ada, air tak ada. Kenapa air tak ada? Sebab dekat situ digunakan kapas kering. Kemudian suhu yang sesuai ia ada. Okey, tabung uji C, udara tak ada. Kenapa udara tiada? Kerana air didih yang disejukkan itu tidak mengandungi udara. Dan dibubuh lapisan minyak tu. Diletakkan lapisan minyak di atas air didih yang disejukkan. Untuk apa? Supaya udara daripada luar tidak boleh larut ke dalam air. Kemudian air ada. Okey, air didih yang disejukkan. Suhu yang sesuai pun ada. Tabung uji D. Udara ada. Air pun ada. Mana datangnya air? Daripada kapas lembab. Suhu tak ada. Bukan tak ada, tidak sesuai. Kerana tabung uji D dimasukkan ke dalam peti ais, diletakkan pada suhu yang sangat sejuk. So, daripada sini kita boleh dapat tahu syarat-syarat percambahan. Pokok mana, tabung uji mana yang akan bercambah biji benih dia. Okey. Dekat sini tabung uji A percambahan biji benih dia ada. Okey, tetapi tabung uji B tak ada, C tak ada, D pun tak ada. Ini menunjukkan bahawa dalam tabung uji A sudah ada 3 syarat percambahan yang sesuai untuk percambahan biji benih. Apa dia syarat tu? Mesti ada udara, mesti ada air, mesti ada suhu yang sesuai. Ini cikgu ulang balik. Kapas kering tu tidak ada air. So, B, tabung uji B, biji benih tidak boleh bercambah. Tabung uji C, lapisan minyak menghalang udara larut dalam air dan air didih tiada udara. So, lapisan tabung uji C dia tidak ada udara. Tidak ada udara, maka pokok tidak boleh, biji benih tidak boleh bercambah. Okey, kemudian yang di suhu sejuk. Suhu sejuk inilah tidak sesuai untuk percambahan. Jadi 3 syarat percambahan ni, udara, air dan suhu sesuai mesti ada dan biji benih boleh bercambah. Kalau salah satu tak ada, maka biji benih tidak boleh bercambah. Adakah cahaya matahari diperlukan semasa percambahan biji benih? Sebenarnya matahari diperlukan atau tidak? Okey, kita tengok yang ni. Syarat percambahan biji benih, udara ya, air pun ya, suhu pun ya. Cahaya matahari? Cahaya matahari tidak atau bukan syarat percambahan biji benih. Kenapa? Kerana semasa percambahan, pokok tidak dapat menjalankan proses fotosintesis. Kenapa? Sebab masa percambahan tidak ada daun. Bila tidak ada daun, tidak ada klorofil, maka tidak boleh menjalankan proses fotosintesis. Okey, jadi syarat percambahan biji benih ada 3, udara, air dan suhu yang sesuai. Okey, sekian. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.